Kehebatan dan kemasyhuran beliau tersebar luas ke seluruh dunia masa beliau hidup lagi. Dan bila beliau meninggal, nama beliau makin dikenali sampai menjadi salah satu nama yang paling terkenal dalam dunia. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa sekali lagi hari ini. Hari ini aku rasa terpanggil nak ceritakan pasal seorang tokoh yang aku dah dengar nama dia dari zaman aku sekolah rendah lagi, tapi aku tak pernah tahu kisah hidup dia. Lepas aku dah baca, aku rasa okey, aku kena ceritakan pasal seorang tokoh yang terkenal dekat India yang bernama Mahatma Gandhi. Nama penuh beliau ialah Mohandas Karamchand Gandhi. Beliau dilahirkan pada 2 Oktober 1869 dekat Porbandar, India. Beliau merupakan anak bongsu kepada isteri keempat bapa beliau. Bapa beliau, Karamchand Uttamchand Gandhi, adalah Datuk Bandar dan Menteri dekat Porbandar, ibu kota kerajaan kecil dekat India Barat yang berada di bawah kuasa British pada ketika itu. Sekarang bandar ni dah dikenali sebagai Gujarat. Mak beliau, Putlibai, seorang isteri yang banyak habiskan masa dengan aktiviti keagamaan. Mak beliau ni jenis yang tak suka berhias, tak suka pakai barang kemas, selalu berpuasa, pandai membahagikan masa untuk uruskan rumah tangga dengan beribadat dekat kuil. Walaupun jadual tu busy, ibu beliau sentiasa ada untuk jaga family yang tak sihat ke, sakit ke. Senang kata, ibu beliau ni jenis yang bertanggungjawab. Dalam masa yang sama, alim juga dalam agama diorang. Gandhi ni dibesarkan dalam family yang berpegang kuat pada prinsip Jainism. Jainism ni kepercayaan orang India yang menegaskan nilai moral. Diorang juga menolak kekerasan dan diorang juga percaya bahawa segala-gala yang ada dalam dunia ni kekal selama-lamanya. Beliau juga mengamalkan konsep ahimsa yang bermaksud tak mencederakan makhluk hidup, vegetarian, berpuasa untuk sucikan diri dan sentiasa bertolak ansur dengan semua penganut dan kepercayaan. Masa umur 9 tahun, beliau mendapatkan pendidikan awal dekat sebuah sekolah dekat Rajkot, dekat je dengan rumah beliau ni. Masa dekat sekolah ni, beliau belajar asas aritmetik, sejarah, geografi dengan bahasa Gujarat. Masa umur 11 tahun, beliau belajar pula dekat Alfred High School atau sekarang ditukar nama sebagai Mahatma Gandhi School. Dan masa umur 13, Gandhi telah berkahwin dengan Kasturbai Makanji, anak perempuan seorang pedagang India yang berumur 14 tahun. Perkahwinan diorang ni perkahwinan aturan family dan jangan tak percaya, perkahwinan diorang ni telah bertahan selama 62 tahun. Masa umur 16 tahun, beliau dikurniakan seorang anak. Tapi anak pertama beliau ni telah meninggal dunia beberapa hari selepas lahir. Dalam tahun yang sama juga, ayah beliau telah meninggal dunia. Lepas tu, Gandhi sambung belajar dekat Samaldas College dekat Bhavnagar. Sayangnya, Gandhi tak dapat nak teruskan belajar sebab masalah kewangan. Walaupun college tu adalah college yang paling murah yang ada pada masa tu. Dan Mavji Dev Joshiji, seorang pendeta Brahmin, nasihatkan family Gandhi ni untuk hantar Gandhi belajar undang-undang dekat London. Family Gandhi ni tak setuju sebab bila beliau pergi belajar, beliau kena tinggalkan bini seorang dekat India. Abang Gandhi pula, iaitu Laxmidas, yang dah berjaya jadi peguam, sokong niat Gandhi ni dan offer nak support dari segi kewangan sepanjang tempoh Gandhi belajar dekat London. Pada tahun 1887, Gandhi lulus dalam exam dekat University of Bombay atau sekarang University of Mumbai sebelum dia gerak pergi ke London. Bila dah lulus tu, pada 4 September 1888, beliau pun belayar pergi ke London. Waktu beliau pergi ke London tu, betul-betul lepas anak lelaki beliau lahir, iaitu Harilal Gandhi. Waktu mula-mula sampai tu, beliau belajar dulu English Literature dekat University College London. Lepas tu, baru beliau belajar undang-undang dekat Inns of Court School of Law dekat Inner Temple, London. Gandhi ni memang nampak bersungguh-sungguh nak pandai. Beliau usaha belajar bahasa Inggeris dengan Latin supaya mudah untuk dia belajar undang-undang. Masa dekat London pula, beliau ada join London Vegetarian Society dan berkawan baik dengan Presiden Persatuan tu yang bernama Arnold Hills. Pendekkan cerita, ada satu hari ni, diorang tak sependapat pasal satu isu sampai benda tu jadi besar dan terpaksa dibincangkan dalam mesyuarat persatuan. Walaupun ramai ahli yang bersetuju dengan pendapat Gandhi, tapi beliau tetap kalah dalam undian oleh ahli persatuan. Korang kena faham tau, waktu ni dekat negara-negara Eropah, diskriminasi kaum ni sangat kuat. Walau macam mana pun, Hills ni tetap respect dengan Gandhi ni. Jadi, masa Gandhi dah nak balik India, dia buatkan satu
satu majlis perpisahan untuk Gandhi. Masa dah balik India pada Julai 1891, beliau dapat berita sedih di mana ibu beliau dah pun meninggal dunia masa beliau dekat London. Family beliau tak nak bagi tahu beliau sebab takut mengganggu beliau nak belajar dekat sana. Lepas tu pula Gandhi frust gila bila susah nak dapat kerja sebagai peguam walaupun beliau dah ada ijazah. Kemudian anak kedua Gandhi iaitu Manilal Gandhi dilahirkan pada tahun 1892. Tahun seterusnya iaitu pada tahun 1893, beliau dapat offer kontrak setahun daripada syarikat firma guaman orang India yang base dekat wilayah Natal, Afrika Selatan. Maka Gandhi dengan family beliau pun berhijrah ke Afrika Selatan dan dua orang lagi anak beliau iaitu Ramdas Gandhi dengan Devdas Gandhi pun dilahirkan dekat sini. Masa dekat Afrika Selatan ni, Gandhi terpaksa tempuh diskriminasi kaum yang lagi teruk. Beliau ni pernah kena pukul tau sebab balik kerja lalu depan rumah orang kulit putih. Masa dekat Mahkamah Durban, beliau disuruh untuk buka serban oleh magistrat. Beliau terus tolak permintaan tu dan gerak keluar daripada bilik mahkamah tu. Lepas tu ada satu masa ni beliau naik kereta api nak pergi Pretoria. Beliau pernah kena halau daripada seat first class, sedangkan memang dia dapat tiket untuk seat first class. Konduktor kereta api tu halau Gandhi keluar dan tinggalkan beliau dekat Pietermaritzburg. Gandhi juga pernah kena pukul sebab tak bagi ruang untuk penumpang Eropah naik stagecoach. Dia macam kereta kuda tu lah. Memang tak bagi ya, dah dia naik dulu. Engkau yang baru sampai, tunggulah kereta kuda yang seterusnya. Beliau juga pernah dilarang masuk hotel sebab hotel tu khas untuk orang Eropah je. Inilah benda-benda yang orang India kena hadap setiap hari dekat Afrika Selatan. Untuk pengetahuan korang, Gandhi ni meletakkan British first, India second, dan beliau sendiri pun bawa diri dengan budaya British. Sebab beliau fikir India ni di bawah jajahan British, berperang pun untuk British, maka orang India patut dianggap sebagai orang British boleh dapat layanan yang sama. Tapi bila tengok keadaan ni hari-hari, Gandhi terfikir tau, untuk apa orang India sibuk nak mempertahankan Empire British ni kalau diorang pun layan orang India macam tak ada hati perut. Walaupun masa tu kontrak beliau dah habis, beliau decide nak stay dekat Afrika Selatan sebab beliau nak menentang undang-undang yang mendiskriminasi rakyat India dekat sana. Pendekkan cerita, lepas dah 21 tahun hidup dekat Afrika Selatan memperjuangkan hak orang India, beliau tahu beliau takkan menang dekat negara orang. Jadi beliau decide nak balik India dan berjuang dekat negara sendiri. Lepas balik India, Gandhi dapat gelaran Mahatma yang bermaksud The Great Soul atau jiwa yang hebat. Beliau juga dipanggil Bapu yang bermaksud bapa atau ayah. Pada tahun 1915, beliau buat satu kempen untuk naikkan taraf hidup buruh dengan petani dekat India. Lepas tu, pemimpin senior daripada Indian National Congress INC, Gopal Krishna Gokhale, ajak Gandhi join diorang untuk perjuangan kemerdekaan India daripada British. Masa diorang jumpa tu, Gopal explain juga pasal situasi politik yang tengah berlaku dekat India dengan masalah-masalah lain. Jadi Gandhi pun join INC dan ambil alih tampuk kepimpinan pada tahun 1920. Pada tahun 1922, Gandhi kena tangkap oleh British di atas kesalahan politik. Beliau telah mengaku bersalah dan dihukum penjara selama 6 tahun, tapi telah dibebaskan pada Februari 1924. Lepas dah keluar penjara, beliau tengok yang ketegangan antara dua kelompok agama dekat India iaitu Hindu dengan Muslim ni meningkat balik. Yang ini aku nak explain sikit sejarah ringkas pasal pergaduhan antara dua agama ni dekat India. Untuk pengetahuan korang, British start menjajah India masa abad ke-17. Lepas tu British namakan India dengan nama British Raj ataupun British India. Dekat India ni pun British jalankan dasar pecah dan perintah, di mana British bahagikan India kepada dua bahagian iaitu Benggala Timur dengan Benggala Barat. Dekat timur ni banyak orang Islam dan dekat belah barat pula banyak orang Hindu. Satu benda yang kau kena faham, dekat India ni walaupun diorang ni daripada bangsa yang sama, disebabkan agama diorang berbeza, dua-dua pihak ni anggap yang diorang ni adalah dua kaum yang berbeza. Lepas tu masa penjajahan British ni lebih utamakan bahasa Hindi yang menjadi bahasa orang Hindu, sedangkan orang Islam guna bahasa Urdu. Jadi orang Islam dekat India ni rasa yang diorang ni disisihkan. Dan aku ada baca di mana orang Hindu ni ada ideologi yang diorang ni lagi mulia daripada orang India Muslim. Masa tubuhkan parti INC pada tahun 1885, majoriti yang pegang kuasa dalam parti itu pun adalah orang Hindu. Jadi orang India Muslim ni rasa tak puas hati dan nak mempertahankan kaum diorang. Maka pada tahun 1906, All India Muslim League atau Liga Muslim ditubuhkan sebagai parti politik yang mewakili orang Islam dekat India. Disebabkan dua-dua pihak ni nak angkat martabat masing-masing, maka berlakulah banyak rusuhan besar dan pertumpahan darah yang tak pernah habis. So, balik pada cerita Gandhi tadi, beliau telah berpuasa selama 3 minggu dan berusaha keras untuk tubuhkan persatuan di antara dua pihak sebagai usaha untuk redakan ketegangan yang berlaku. Beliau telah jalankan Khilafat Movement untuk dapatkan sokongan India Muslim dan gerakan tu berjaya hentikan aktiviti keganasan di antara dua pihak ni untuk sementara waktu. Sayangnya gerakan ni tak berjaya nak dapatkan kemerdekaan India sebab Muhammad Ali Jinnah, ketua Liga Muslim, tak setuju
nak bergabung dengan India. Diorang nak jadi negara sendiri. Dalam masa yang sama, Ketua Reformasi India, Rabit Ranath pun mempertikaikan kepimpinan Gandhi yang nak bekerjasama dengan Liga Muslim. Sedangkan majoriti orang Hindu memang menentang Islam Sunni ni. Selain tu juga, dalam kata Gandhi nak bentuk persatuan antara dua pihak tadi tu, Gandhi pernah bagi bantuan dekat British masa Perang Dunia Pertama. Jadi Gandhi demand dekat British untuk bagi kemerdekaan dekat India. Sayangnya, pihak British menolak permintaan Gandhi walaupun ramai diplomat Eropah yang sokong usaha nak merdekakan India. Lepas dah bertahun-tahun dah cuba macam-macam benda tapi asyik fail je. Gandhi sebagai pemimpin INC isytiharkan sendiri kemerdekaan India pada 26 Januari 1930. British yang berusaha nak menentang kemerdekaan India keluarkan satu arahan yang larang orang India untuk kumpul dan jual garam. Bila dapat tahu pasal undang-undang baru ni, Gandhi terus hantar surat dekat Lord Irwin, wakil kerajaan British, untuk kutuk kau-kau tindakan British tu. Dalam masa yang sama juga, British kenakan cukai yang tinggi kepada rakyat India yang menyebabkan Gandhi buat lagi satu gerakan yang dikenali sebagai Salt Satyagraha atau Salt March. Pada 12 Mac 1930, Gandhi dengan 79 orang pengikut beliau berjalan menuju ke kota Dundee sebagai tanda protes secara aman. Sepanjang perjalanan dengan jarak 387 km tu, Gandhi bagi ceramah dekat orang India yang membuatkan makin ramai orang India yang sokong dan follow usaha Gandhi ni. Beliau juga minta rakyat India, terutamanya kaum wanita, untuk memboikot perniagaan orang asing, terutamanya orang British. Pada 21 Mei 1930, masa diorang tengah buat protes dekat daerah sana, pihak British ni telah menyerang kumpulan Gandhi. Diorang semua ni kena pukul dengan kejam gila babi dan tak ada belas kasihan. Serangan tu berlanjutan selama 4 jam yang menyebabkan 2 orang mati dan 300 orang lagi cedera parah. Selain tu, 60,000 orang India telah dihukum penjara, termasuklah Gandhi sekali. Majalah Time telah meletakkan Mahatma Gandhi sebagai Man of the Year. Pada Januari 1931, Gandhi telah dibebaskan. 2 bulan lepas tu, Gandhi buat deal untuk hentikan Salt March sebagai syarat nak bebaskan ribuan rakyat India yang kena hukum penjara. Pada bulan Ogos 1931, Gandhi menjadi satu-satunya wakil INC untuk pergi ke Round Table Conference dekat London yang nak bincangkan pasal reformasi konstitusional India. Sayangnya persidangan tu fail sebab British tak ready lagi nak bagi kemerdekaan dekat India, disebabkan masyarakat Muslim, Sikh dengan beberapa wakil India yang lain tak sokong kesatuan negara India. Diorang juga tak percaya dengan kemampuan Gandhi yang dah umur 62 tahun pada masa tu untuk mewakili semua rakyat India. Gandhi pun balik semula ke India dengan kegagalan. Pada tahun 1932, Gandhi dihukum penjara lagi lepas dia buat satu lagi gerakan untuk menentang British. Lepas dah dibebaskan pada tahun 1934, Gandhi letak jawatan dan keluar daripada INC. Maka kepimpinan INC telah diserahkan kepada anak didik beliau iaitu Jawaharlal Nehru. Pada tahun 1936, Gandhi datang balik dalam arena politik dan berdepan dengan calon presiden INC yang baru iaitu Subhas Chandra Bose. Gandhi telah pun kalah dalam proses pemilihan presiden yang baru yang menjadikan Subhas sebagai presiden baru INC. Tapi tak lama lepas tu, Subhas telah meletakkan jawatan bila semua pemimpin Liga Muslim telah meletakkan jawatan sebagai tanda protes kepada INC. Kempen untuk protes kepada INC tu dijalankan oleh Gandhi sendiri. Bila Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939, gerakan nasionalisme dekat India pun makin membara-bara. Gandhi pun menjalankan gerakan Quit India yang menuntut British untuk tarik diri daripada India secara teratur. Beliau buat kempen yang India takkan tolong British dalam perang dan minta rakyat India supaya jangan tolong British langsung walau apa pun jadi. Gandhi cakap dengan British, kalau nak India tolong, boleh. Tapi lepas tu British kena bagi kemerdekaan dekat India. British dengan beberapa ahli INC sendiri menentang kempen Gandhi ni. Pihak British telah menangkap Gandhi dan beberapa pemimpin Kongres yang menyokong Gandhi. Selain tu, lebih 1,000 orang India telah dibunuh oleh British sebab diorang sokong kempen Gandhi ni. Disebabkan tu, lebih 2.5 juta rakyat India terpaksa relakan hati untuk join tentera British demi keselamatan family diorang. Gandhi telah dihukum penjara dekat penjara Aga Khan Palace. Isteri beliau pun ikut sekali duduk dekat dalam penjara sebab nak bersama dengan Gandhi, memandangkan diorang pun dah makin tua. Akhirnya pada Februari 1944, isteri Gandhi telah meninggal dunia akibat penyakit malaria. Walaupun gerakan Quit India ni tak berjaya now, tapi gerakan ni dipercayai gerakan yang paling kuat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India. Gerakan ni jugalah yang jadi punca usaha untuk dapatkan kemerdekaan India semakin memuncak. Gandhi telah dibebaskan pada 6 Mei 1947 disebabkan kesihatan beliau yang makin terjejas.
Untuk pengetahuan korang, masa dalam penjara ni, beliau telah bersumpah tak nak mati dalam penjara dan biarkan negara jadi huara. Dalam masa yang sama, pergaduhan antara dua kelompok agama dekat India ni makin menjadi-jadi, yang menyebabkan mangsa pembunuhan makin meningkat. Gandhi turun padang untuk melawat daerah-daerah yang ada rusuhan dan ajak diorang ni berdamai. Beliau juga berpuasa sebagai usaha untuk tamatkan pertumpahan darah sesama sendiri. Gandhi bercita-cita nak jadi negara India yang bersatu, tapi Liga Muslim yang berjaya luaskan pengaruh masa perang menolak idea Gandhi. Gandhi juga tak setuju yang India ni dipecahkan kepada dua semata-mata sebab agama je. Jadi beliau pujuk Jinnah untuk bersatu, tapi Jinnah tetap teguh dengan pendirian untuk menolak daripada bersatu dengan India. Pendekkan cerita, lepas proses rundingan yang sangat panjang, British akhirnya decide nak bagi kemerdekaan dengan cara membahagikan India kepada dua negara yang berbeza, iaitu India dan Pakistan pada 15 Ogos 1947. Perpecahan negara ni dah menimbulkan kontroversi dan penentangan besar-besaran oleh rakyat dekat dua-dua negara ni. Lebih setengah juta rakyat dah mati dalam rusuhan perpecahan negara ni, dan hampir 10 ke 12 juta rakyat bukan Islam pindah daripada Pakistan pergi ke India, dan rakyat Islam pindah daripada India pergi ke Pakistan. Seterusnya, pada 30 Januari 1948, Gandhi yang dah umur 78 tahun dengan dua orang cucu perempuan beliau keluar daripada rumah beliau yang terletak dekat Birla House, New Delhi, atau sekarang dikenali sebagai Gandhi Smriti. Diorang ni on the way nak pergi ke acara keagamaan. Tiba-tiba datang seorang ekstremis yang bernama Nathuram Godse yang tak puas hati dengan Gandhi ni telah menembak Gandhi sebanyak 3 kali dekat belah dada dengan jarak dekat. Lepas dah tembak tu, Nathuram ni langsung tak lari. Jadi dia pun kena tangkap dengan beberapa orang kawan yang bersubahat dengan dia. Diorang ni semua kena bicara bermula pada 27 Mei 1948. Akhirnya Nathuram dengan kawan dia Narayan Appiah telah dihukum mati pada 15 November 1949. Majlis pengebumian Gandhi telah dijalankan pada 12 Februari 1948. Masa majlis pengebumian beliau ni, berjuta-juta rakyat India yang datang untuk bagi penghormatan yang terakhir. Gandhi telah disemadikan dekat Rajghat Memorial Complex yang terletak di Delhi dan berhampiran dengan Yamuna River. Tempat persemadian Gandhi ni asalnya dijadikan memorial sebagai tanda menghargai jasa dan sumbangan beliau. Tapi akhirnya tempat ni dijadikan kompleks memorial di mana semua pemimpin negara India telah disemadikan dekat sini. Selain tu, sebagai usaha untuk menghargai jasa Gandhi, Sabarmati Ashram Museum dekat Gujarat telah dibangunkan, di mana muzium ni ada banyak koleksi penulisan, lukisan, gambar dan benda-benda yang berkaitan dengan Gandhi. Penulisan Gandhi yang bertajuk The Moral Basis of Vegetarianism telah diterbitkan pada tahun 1959. Pada tahun 1966, muka Mahatma Gandhi ni start dicetak dalam mata wang India dan kekal sampai ke hari ini. Pada tahun 2019, sebuah filem yang bertajuk The Gandhi Murder telah dihasilkan oleh Nugan Media Production untuk ceritakan balik kisah pembunuhan Gandhi. Filem ni juga telah ditayangkan dekat seluruh negara pada 30 Januari 2019. Follow tarikh yang sama masa Gandhi kena bunuh. Melalui filem ni, penonton boleh juga nampak yang Gandhi ni bukan sekadar berjuang untuk kemerdekaan India sahaja. Beliau juga berjuang untuk hak wanita, penghapusan sistem kasta dan hak sama rata untuk semua kaum dan agama. Jadi, begitulah sejarah ringkas pasal seorang tokoh yang popular dekat India yang bernama Mahatma Gandhi. Apa yang aku ceritakan ni ringkas je. Sebenarnya kisah perjalanan beliau ni boleh tahan panjang dia. So, aku kongsikan mana yang aku rasa penting je lah. Nak tahu lagi dalam, korang bolehlah pergi baca sendiri. Jadi, macam biasa lah, kalau korang ada pandangan, pendapat, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka dengan video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video aku lagi awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas dengan harga RM10 sebulan. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menyelah sikit hari ni. Terima kasih dekat korang semua sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.